Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Momentum. Wow, okey. So pagi ni insya-Allah sekali lagi kita bersiaran secara live dalam sesi kita yang menjadi rutin kita semenjak 2017, iaitu Sarapan Minda Momentum. Okey, saya harap anda boleh dengar dulu suara saya jelas, clear. Audio, video okey, cantik. Pemandangan pagi ni insya-Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pagi ni kita dapat sekali lagi sama-sama dalam sesi yang memberikan sarapan kepada minda kita, insya-Allah. Sebab apa tahu? Sebab kita nak pastikan kita bertindak untuk buat sesuatu. Okey, kita dalam perjalanan kita dan kita towards the goal yang kita nak capai. Okey, kita berterusan nak pergi kepada destinasi mana yang kita nak pergi. Walaupun isunya adalah kadang-kadang mungkin ada gangguan, mungkin ada menyebabkan kita lari fokus, mungkin menyebabkan kita kadang-kadang rasa down. Tetapi insya-Allah bila kita dalam keadaan yang sentiasa on kan, turn on kita punya mood untuk belajar, untuk terus menuntut ilmu, untuk terus dibimbing, insya-Allah perjalanan kita nak pergi ke mana tu, insya-Allah Allah Ta'ala izinkan dia jadi mudah. Walaupun kalau ada cabaran sekalipun, Allah Ta'ala permudahkan kita boleh hadapi atau lalu cabaran tu. Okey, sebelum saya nak mulakan pagi ni, sebab saya nak bagi satu topik yang saya rasa sangat menarik. Sesuatu yang saya dulu pun ada salah faham, saya pun ada buruk sangka, menyebabkan kenapa saya satu ketika dulu pun banyak benda yang saya buat tak jadi. Apa yang saya buat tu tak tercapai. Kadang-kadang baru nak buat dah tak jadi dah. Kan? So saya harap anda pagi ni jangan lupa untuk belanja kawan-kawan anda dan ilmu ni juga dengan tekan butang share. Tekan butang share. Tag juga kawan-kawan anda. Pagi ni saya dah sediakan 5 poin penting. Okay, 5 perkara yang penting bagaimana untuk menjadikan diri kita ni insya-Allah magnet kekayaan dan juga menjadi magnet kepada banyak kejayaan yang kita nak capai. Okay, kita kena ingat sebelum saya mulakan ni, saya cuma nak memberi peringatan bahawasanya kita ni adalah, alhamdulillah, kita dipilih sebagai manusia yang Allah Ta'ala pilih kita menjadi khalifah, menjadi ketua, leader di muka bumi. Dan kita jangan lupa bahawasanya kita adalah bertuhankan Allah Ta'ala yang maha kaya. Maha kaya. Bukan sekadar maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pengampun. Segalanya maha, yang hebat-hebat adalah kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. So, bila kita pegang kepada prinsip Allah Ta'ala ni ada segala maha, jadi apatah sangat benda yang kita nak minta, yang kita nak mohon kepadanya, yang dia mampu sebenarnya berikan kepada kita sebagai hamba-Nya, insya-Allah. Okey, boleh ke boleh? Itu dulu, pegang dulu. Saya just nak, sebenarnya saya nak ingatkan diri saya juga. Saya memberikan peringatan kepada diri saya juga. Seterusnya saya beri peringatan kepada anda semua, sahabat-sahabat saya pagi ni. Dan terima kasih juga kepada anda yang join kita punya virtual Raya Open House Momentum baru-baru ni. Virtual Raya Online Momentum. Walaupun kita tak dapat sambut raya secara bersemuka, tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita keizinan, laluan menjalankan Open House Momentum secara online. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Baik. So 5 perkara saya nak pergi dengan cepat. Sebab benda ni kita nak jadikan dia satu latihan. Kita nak jadikan dia satu kebiasaan. Semoga saya nak cakap, bila anda menuntut ilmu pagi ni, anda kena ingat majlis ilmu ni Allah Ta'ala payungi kita dengan dengan para malaikat yang melindungi kita, menaungi kita, insya-Allah. Jadi saya harap anda boleh luangkan masa dengan saya mungkin dalam 20-30 minit sahaja.
Ini rutin kita setiap pagi yang saya harap dianya akan bagi anda manfaat. Okey, dah tekan butang share kan? Terima kasih. Thank you. Terima kasih pada yang dah tekan butang share tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anda jadi lebih kaya. Anda jadi lebih berjaya insya-Allah. Apa saja doa anda, saya doakan Allah Ta'ala makbulkan segala doa-doa yang anda minta pagi ni. Okey, yang pertama. Bagaimanakah menjadi magnet kepada kejayaan dan kekayaan? Dan bila saya kata tentang kekayaan, kejayaan, dia mesti kena ada alat. Dia kena mesti ada sesuatu yang menjadi alat kepada benda tu. Contohlah, macam saya nak menyampaikan FB Live pagi ni. Saya nak menyampaikan, tak kira lah saya ada banyak ilmu macam mana sekalipun, tapi kalau saya tak ada alat, iaitu apa alat dia? Telefon. Dan juga line internet. Yang menjadi alat kepada saya untuk menyampaikan kebaikan. Maka bila ada telefon ni, ada line internet, maka saya, Najib Asaduk, dapat berkongsi ilmu, menyampaikan kepada anda. Macam tu. Okey. Tapi dalam kita nak mencapai kejayaan, kekayaan, apakah alat tu yang membolehkan kita mungkin dengan kejayaan, kekayaan, kita nak bagi manfaat, kita nak bagi orang kebaikan, kita nak tolong orang, kita nak bantu saudara-saudara kita yang sedang ditindas di Palestin, di Syria. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan dan memberikan sumbangan kepada mereka. So, apakah alat nak capai kejayaan, kekayaan? Okay. Senang cerita, saya nak bagi make it short. Wang ataupun duit. Itu alat dia. Itu sekadar alat tuan-tuan, bukan bertuhankan duit. Na'udzubillah, Masya Allah, tak nak buat benda tu. Okey? So makanya, bila saya bercakap tentang kekayaan, kejayaan, alat yang diperlukan dalam hal ini adalah duit. Okay. So nombor satu adalah bila kita nak bercakap tentang kejayaan, kekayaan, nombor satu adalah betulkan dahulu kepercayaan kita kepada, betulkan kepercayaan tentang duit. Nombor satu. Okay? Perkara yang pertama, nombor satu, saya nak kita sama-sama. Benda yang nak dibetulkan adalah kepercayaan kita tentang wang ataupun tentang duit. Okay, saya ada satu thought macam ni tau. Satu ketika dulu, sebab saya ni mungkin banyak dipengaruhi oleh cara kita dibesarkan. Tengok banyak drama swasta Melayu yang kalau kaya je jahat. Asal kaya je sombong. Asal kaya je menindas orang miskin. Ni bukan cerita Melayu je lah, cerita Hindustan pun sama juga. Betul ke betul? Kita pegang, kita sentiasa rasa duit ni jahat. Duit ni syaitan, ni rajim. Betul tak tuan-tuan? Kita jarang didedahkan dengan orang kaya ada duit, dia bina masjid. Kita jarang mengambil kira kisah sahabat Nabi seperti Saidina Abu Bakar yang kaya raya, yang menggunakan hartanya, duitnya kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan yang kaya, yang menginfakkan hartanya kepada baginda, kepada Islam. Kita jarang didendangkan, ataupun orang yang ada duit ni, mereka adalah menggunakan bantu anak yatim, bantu madrasah, siapkan sekolah. Tak ada. Menyebabkan kepala otak kita fikir ada duit je jahat. Ada duit je tak berguna. Padahal masa tak ada duit pun teruk juga perangai. Padahal masa tak ada duit lah kadang-kadang, setengah orang kadang-kadang sampai dia sanggup lakukan apa sahaja walaupun melanggar perintah Allah, dek kerana tak ada duit. So nombor satu, saya nak mengajak anda semua, saya pun pernah mengalami benda tu. Last sekali saya pegang duit. Saya tengok duit tu, saya terbenung satu pagi tu. Saya tengok duit. Dia kata duit ni kalau pegang jadi jahat. Tak jahat pun aku pegang. Duit ni tak bercakap apa-apa pun. Duit ni tak ada nak suruh kita buat sesuatu yang melanggar hukum pun. Sebenarnya tak ada apa-apa. Sebenarnya duit tu hanyalah alat. Manusia yang menggunakan tu, kalau kepala otak dia dan hati dia betul, align benda ni,
Dia dapat duit, dia guna untuk kebaikan. So, apa kata kita start tukar perspektif kita tentang duit? Iaitu duit, aku dapat duit, aku akan gunakan duit ni buat kebaikan. Kalau duit ini boleh bantu bina masjid, madrasah ke, sekolah ke, bantu anak yatim pergi belajar, inilah aku nak pakai. Aku nak mempergunakan duit ni nak tolong orang. You faham tak saya cakap ni? Faham ke faham ni? Setakat ni okey ke okey? So, bila kita salah sangka, bila kita asyik menyalahkan benda duit ni, sehingga itulah kita tak akan ada duit. Sehingga itulah kalau duit tu datang, sekejap je dia dah keluar. Sebab anggapan kita yang salah tentang duit. Padahal yang buat jahat, kan, yang buat keburukan bukannya duit, tetapi manusia yang memegang duit, yang diamanahkan tu. So, tukar perspektif pertama kita tentang duit dahulu. Okey ke okey ke? Okey ke okey ni? On ke on? Macam tak ada orang aja ni kan. Penat saya cakap pagi ni. Haus saya ni. Okey. Adakah anda masih lagi dalam sindrom hari raya? Adakah you all masih lagi beraya sakan pagi ni? Cuba tengok. Ada? Dah sudah lah. Tak boleh beraya kan, kena saman sekejap lagi kan. Okay? Daripada kita nak kena saman, baiklah kita buat bisnes. Yang mana PKP hanya berlaku dalam dunia online, offline. Dunia offline, dunia nyata ada PKP. Dunia online tidak ada PKP. Terpulanglah pada anda nak buat bisnes macam mana sekalipun. Buatlah bisnes. Bantulah pelanggan anda. Okey, settle nombor 1. Nombor 2. Okey. Nombor 2. Okey, nombor 2 penting ni saya nak cakap. Nombor 2, adakah anda dah ready? Saya tak nampak pun ada orang yang nak nombor 2 ni. Tak ada pun cakap nak nombor 2. Okey. Tak ada pun. Dah puasa sunat? InsyaAllah. Alhamdulillah. Pada anda yang dah puasa 6 itu, Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Saya hari ni insyaAllah masuk hari yang keempat. Saya start pada hari raya ketiga, raya keempat, raya kelima. Hari ni saya dah masuk hari yang keempat. Saya kena shoot, habiskan segera. Okay, kalau tidak bertangguh-tangguh, maka tak puasa 6 lah kita. Mengambil orang kata berkat bulan Syawal ini, kita puasa 6 insya-Allah. Kan? Kan, saya doakan kalau siapa yang belum start tu, bolehlah mulakan dengan cepat insya-Allah. Baik, nombor 2 adalah gunakan kata-kata, saya nak cakap gunakan kata-kata yang betul untuk bina mindset. Macam ni saya susun ayat dia. Gunakan kata-kata yang betul untuk ubah mindset kita tentang duit. Okay? Gunakan kata-kata yang betul. Kalau orang putih dia panggil money affirmation. Money affirmation untuk bina mindset kita tentang duit. Saya bagi contoh macam ni nak bagi faham. Instead of kadang-kadang dalam kepala otak kita, kalau kita tak cakap benda yang baik, otak kita ni senang cakap tentang benda buruk. Contoh, aku ni tak ada duit, aku ni miskin, aku ni susah, aku ni ditakdirkan hidup macam ni lah, aku ni memang melarat lah, aku ni payah lah, susah lah. Betul ke betul? Saya nak tanya dengan anda. Adakah betul yang saya cakap? Otak kita, bila kita tak set dia betul-betul, atau tak masukkan kata-kata yang baik, kata-kata yang betul, dia akan masukkan the wrong information. Dia akan cuba corrupted kita punya file dalam minda kita. You all faham tak saya cakap ni? Jelas ke jelas ni? Faham? Jelas? Bagus. Very good. Jadi itu yang berlaku. So, apa yang saya nak cakap, kena tukar ataupun masukkan kata-kata yang baik supaya kepala otak kita ni mampu menerima benda yang baik. Dan kata-kata yang baik ini juga adalah sebenarnya dalam Islam dipanggil doa. Dan kita selalunya hanya menyangka, oh doa ni kalau lepas sembahyang je lah doa.
No, doa adalah sepanjang-panjang waktu. Asalkan kita masih lagi bernafas, kita kena doa. So macam mana kena buat? Okay. Saya akan cakap apa tahu? Saya akan buat satu macam ayat ayat money affirmation. Saya kaya berjaya kerana Allah. Saya kaya berjaya dunia akhirat. Okay. Saya bebas keuangan. Saya gunakan kekayaan untuk beri kebaikan. Saya gunakan duit untuk bantu ramai orang. Saya gunakan duit untuk dunia saya, untuk akhirat saya. Okay. Saya kaya berjaya demi membantu orang lain, ya Allah. Dia macam tu. Boleh faham tak? So, kita cakap ataupun kita masukkan perkataan-perkataan yang baik supaya otak kita mula accept. Dia terpaksa terima program yang baru. Ataupun macam, dia macam ni lah. Kadang-kadang komputer kita ni, ataupun kita punya laptop, sometimes dia dah jadi slow tau. Dia jadi lambat. Dia jalan pelan, slow. And sometimes anda perasan tak, kadang-kadang you only bijak pula. Oh, komputer aku ni aku rasa nak kena pergi format dia lah. So kita pun format balik. Bila kita format balik, dia dah kosong. Kita masukkan dengan operating system, OS. Dah lupa dah bahasa-bahasa komputer ni. OS yang baru ataupun software yang baru. Dan bila kita masukkan yang baru ni, kan dia laju buat kerja. Tapi kepala otak kita ni, masalahnya kita ni sebagai owner ni kepada diri kita, jarang nak buat programming dan nak masukkan software yang bagus ni. So bila kita buat money affirmation ataupun kata-kata yang baik ni, kata-kata yang membetulkan sangkaan kita tentang benda betul ada duit, insya-Allah dia akan mudahkan kita, tuan-tuan. Dia akan memudahkan anda untuk anda bekerja, untuk anda membina perspektif yang betul tentang duit. Boleh faham tu? Kalau anda faham, bagus. Very good. Nombor 3. Nombor 3, siapa kat sini nak jadikan diri dia insya-Allah magnet kejayaan, magnet kekayaan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa pun kita kena ingat, segalanya datang daripada Allah Taala. Allah Taala bukan beri apa yang kita nak. Allah Taala adalah beri apa yang kita layak dan apa yang kita perlukan sahaja. So kalau keperluan kita tu terlampau cenonik sangat, sikit sangat, kau nak berjaya kenapa? Oh, kerana saya nak beli kereta, saya nak beli rumah, saya. Semuanya tentang saya. Maksudnya you tak ada fikir tentang orang lain pun. Ni memang jauh lagi nak dapat. Sebab you punya keperluan tu kecil sangat. Tak besar mana. Allah Ta'ala nampak, alah dia nak untuk diri dia sendiri je. Dia bukan nak untuk saudara mara dia, sekeliling dia yang penting. Tak untuk semua dia. Memang taklah. Maksudnya kita punya keperluan terlampau sedikit. So bina keperluan dengan lebih besar dengan ada matlamat membantu lebih ramai orang, insya-Allah. Kalau anda tengok saya, alhamdulillah, anak murid saya, kenapa mereka ni capai banyak benda? Kerana mereka membesarkan kepala otak dia, fikir, aku nak tolong lagi ramai orang. Aku nak bantu lebih ramai lagi manusia. Kalau anda tengok, kami setiap hari tak putus-putus, tak henti-henti mengajak anda, memberikan anda pelbagai panduan, video, strategi, e-book khas untuk bantu anda. Tapi itulah kadang-kadang kita ni bila kita dapat benda yang percuma, kita tak nak gunakan. Kita tak manfaatkan. Lepas tu kita keep complaining, kenapa aku masih susah. Tapi last sekali rupa-rupanya sendiri yang tak buat. Macam mana nak capai? Kan? Tak nak ubah cara, masih guna cara lama, macam mana nak berjaya? Okey, baik, nombor 3. Saya tak boleh lama sangat. Nombor 3 saya nak cakap adalah belajar bersyukur tentang duit. Okey. Belajar bersyukur tentang duit. Apa sahaja yang kita dah dapat, jangan lupa setiap hari kena ekspresikan kesyukuran kita. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah kerana dengan duit yang kau bagi ni, ya Allah, aku dapat buat benda ni. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah sebab aku ada kesihatan yang baik, alhamdulillah, dengan duit ni, insya-Allah. Ya Allah, aku bersyukur aku dapat menyara hidup keluarga aku dengan duit ni, insya-Allah. Okey?
So inilah benda yang anda perlu lakukan. Syukur. Allah Ta'ala dah sebut dah. Kan siapa hambanya yang bersyukur, insya-Allah Allah Ta'ala akan gandakan dia lagi. Faham ke faham ni? Okey. Siapa faham tu? Sometimes kadang-kadang kita dapat banyak, kita konon-konon kita syukur. Dapat sikit, kita lupa nak syukur. Tu masalahnya. Dia tak kira tuan-tuan banyak ke sedikit ke. Yang sikit itu kita bersyukur, yang banyak tu lagilah kena bersyukur. Faham ke faham tu? Kan? Itu benda yang saya rasa yang anda, yang sama-sama kita nak kena kuatkan kat situ, insya-Allah. Okey? Boleh faham ke faham tu? Siapa jelas? Siapa faham setakat ini? Insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan? Yang ketiga tadi saya cakap ada tentang syukur. Yang keempat, siapa nak yang keempat? Okey. Yang keempat. Okey. Saya juga selalu dengar, saya juga dididik dengan ayat yang Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hamba dia. Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hamba dia. So nombor 4 saya nak cakap adalah, bayangkan apa yang anda akan buat bila anda dapat keuangan yang bagus. Okay. Bayangkan perkara-perkara yang baik yang anda akan lakukan bila anda dapat kekayaan, kejayaan. Sometimes kadang-kadang manusia ni, benda yang dahsyatnya kita ni, saya nak tengok macam ni tau. Okay. Saya nak demonstrate macam ni. Betapa the power of visualization yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni, kepada kita ni, tuan-tuan, sangat power tau. Okay. Dia sebenarnya mengalahkan superkomputer. Taklah. Tidak ada komputer yang lebih dahsyat daripada apa yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Even superkomputer pun dicipta melalui manusia. Allah Ta'ala bagi ilham, idea manusia yang bekerja keras dengan izin Allah, maka terciptalah barang seperti superkomputer. Tapi kepala otak kita ni sangat unik. Saya bagi satu contoh untuk kita exercise pagi ni. Saya nak anda bayangkan, sekarang ni mungkin anda tengah duduk relax, kan puasa 6. Saya minta maaf kalau menggunakan contoh ni. Jangan kau berhenti pula daripada berpuasa. Okey. Saya nak anda bayangkan, di depan anda sekarang ni, anda duduk di depan sebuah meja. Meja makan. Okey. Ni depan meja makan ni. Kejap lagi, anda berada di meja makan di rumah mak ataupun family anda lah. Okay. Kejap lagi, mak anda datang dari dapur, bawakan nasi lemak panas-panas yang dia telah bungkus dalam daun pisang. Mak kita datang ni bawa nasi lemak panas-panas. Kita tengah excited gila, tengah lapar ni. Dan dia bagi kita, nak ambil nasi lemak ni. Kita pun buka. Ya Allah, keluar dia punya asap. Dia punya wap. Pam, nampak kat situ dia punya sambal dia. Ikan bilis dia, kacang tanah. Ada telur mata pula tu. Ya Allah, salah Elio aku dah meleleh dah ni. Nasib baiklah. Malam tadi dah sahur nasi lemak. More. Okey, nampak tak? Tak, saya nak cakap, kepala otak kita sangat kuat dalam nak melakukan dengan izin Allah, sangat kuat dalam kita nak buat bayangan or visualization ni sangat dahsyat. Boleh tak maksud saya? So, sekali-sekala anda perlu duduk tengok balik target yang anda nak capai dengan kekayaan, dengan kejayaan yang anda nak ni. Anda duduk balik, anda tengok balik semula. Anda tengok balik semula dan anda bayangkan benda tu berlaku satu persatu. Contoh anda kata, aku nak sedekah pada anak yatim. Anda dah bayangkan, anda dapat duit, anda mula pergi melawat, you all pergi melawat rumah anak yatim ni, madrasah ni, anda mula hulukan duit. Bayangkan benda-benda baik yang kita buat bila kejayaan tu datang kepada kita. This is the best practice yang anda wajib ataupun mesti kena buat. That's why kenapa anda kena buat namanya dream board. Tampal apa yang anda nak capai. Apa yang anda nak sumbangkan. Apa yang anda nak laksanakan. Tampalkan benda tu namanya dalam dream board.
Sebab tu alhamdulillah kami di Momentum Internet, kita sentiasa melakukan benda tu. Kita sentiasa melakukan setiap tim kita, insya-Allah kita minta dia tampalkan dia dream board. Dan kita sebagai leader, sebagai ketua akan bantu dia bagaimana dia nak capai benda tu, insya-Allah. Okey, dan nombor 5 last kali Last kali adalah give more. Okey, sumbangkan. Beri lebih banyak sumbangan, tuan-tuan. Ada yang cakap, tapi saya ni belum kaya lagi. Saya ni belum beruang lagi. Yang ada hanyalah badan saya macam beruang. Contoh. Okey, tuan-tuan. Orang yang tidak memberi, dia takkan kaya. Orang yang memberi, insya-Allah dia akan kaya dan dia akan berjaya. Ada banyak ke, ada sikit ke, Allah Ta'ala tidak pandang pada banyak atau sikitnya. Yang penting kita mulakan memberi itu dengan ikhlas, kita bagi je. Saya teringat lagi dulu zaman-zaman yang saya tak ada duit. Zaman tu lah yang saya teringat. Time ni lah kita nak kena bagi apa yang benda yang kita paling sayang. Saya keluarkan juga duit dan saya tetap memberi. Dan dengan sini, saya baru ni ada bercakap, saya menjadi moderator dalam satu program bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Amin. Ustaz cakap, Allah Ta'ala ni bagi untuk pahat, Allah Ta'ala bagi ganjaran 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan kepada mereka menyumbang adalah Allah Ta'ala bagi di dunia. Maksudnya kalau hari ni insya-Allah kejap lagi kita hulurkan, bukalah mana-mana benda yang kita buka, mungkin tabung Palestin, mana-mana yang kita rasa kita nak bagi, katalah insya-Allah kita bagi RM100, alhamdulillah. Allah Ta'ala akan bagi gandakan yang 10. Mungkin kejap lagi, mungkin dalam masa terdekat anda akan dapat RM1,000. Atau paling tidak pun anda akan dapat 10 kebaikan dalam hidup. That's why Ustaz pesan baru ni, ambil kertas dia kata. Lepas kita menyumbang, kan, ambil kertas dan cuba start tuliskan apakah benda yang mula datang, apakah yang mula kita dapat. Sebab kita memberi. So give more, tuan-tuan. Bagi lebih banyak, contribute more. InsyaAllah dia akan menjadi magnet kejayaan, magnet kekayaan yang sangat-sangat kuat, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey? Dan oleh kerana anda tadi saya pun dah cakap give more, maka saya pun nak bagi anda, saya nak give more kepada anda. Saya serius, saya nampak kelemahan pada ramai usahawan, kenapa mereka ni susah sangat nak berjaya. Kempen pemasaran dia, jualan dia tak meningkat, pelanggan tak percayakan dia. Dia cakap banyak, dia cakap panjang lebar tetapi tidak berkesan. That's why kenapa kami di Momentum kita fikirkan balik, tak boleh ni, ini tak boleh dibiarkan. Kita kena come out dengan idea buat e-book tentang mengajar tentang copywriting. So, alhamdulillah kita buat benda tu dan kita dah launching dah benda tu, dan saya nak anda cepat-cepat klik link yang diberikan tu, nakbimbingan.com. Nakbimbingan.com, saya ulang balik, sama anda boleh klik ataupun anda boleh tulis dan anda search nakbimbingan.com. Directly anda akan WhatsApp kepada tim Momentum. Tim Momentum akan berikan anda e-book tu direct. Tak payah tunggu lama sangat. Faham tak maksud saya? Kita nak bantu anda dapat e-book ini segera, tuan-tuan. Tak nak lambat-lambat. Okey? So 5 benda penting alhamdulillah, dan juga saya nak cakap 5 benda yang saya dah ajarkan ni tadi. Saya harap benda ni akan membantu anda, memberi anda sedikit pelajaran pagi ni, memberikan sedikit peringatan insya-Allah. Dan tolonglah tag 3 orang kawan-kawan. Tolonglah saya minta juga tekan butang share. Mudah-mudahan ilmu yang saya beri pagi ini bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan jangan lupa juga bertindak dapatkan e-book yang kami dah berikan tu. Dan sebagai melahirkan rasa syukur, baca, start untuk belajar, start untuk mentelaah ilmu-ilmu yang kita dah berikan kepada anda selepas anda dapat e-book tu nanti. Jangan diperak pula, jangan disimpan macam tu je. Kejap lagi Kang, anda komplain lah sil tak banyak apa segala bagai, tapi sendiri tak mau ingat apa yang dia patut buat. Okey? So itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk dapatkan. Saya doakan anda berjaya. Saya doakan segala hajat-hajat anda, doa anda dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga menyatakan juga sokongan, kami akan terus support anda, peniaga-peniaga yang kecil, usahawan-usahawan yang kecil dan sederhana.
untuk terus kami membantu anda meroketkan jualan dan juga perniagaan anda secara online insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.